bincangkan pada sesi yang sebelumnya, kita bincangkan berkenaan bagaimana kita nak cari ataupun kita nak mengira berkenaan dengan premium hayat untuk insurans hayat bagi dan juga untuk insurans motor. So cikgu harap untuk sesi yang lalu awak semua, you all semua dah fahamlah bagaimana kita nak mengira bagi premium bagi insurans hayat dengan untuk insurans motor. Okey, so pada malam ni cikgu akan bincangkan untuk kita masih lagi dalam matematik pengguna iaitu bahagian insurans. Tetapi cikgu akan teruskan untuk bab last, untuk subtopik terakhir lah kiranya, iaitu bagaimana kita nak mengira ataupun kita nak kenal pasti deductible dengan co-insurance. So sekarang kita dah di bawah untuk penyelesaian melibatkan insurance ataupun penyelesaian masalah dalam insurance ni. So pada malam ni dua perkara yang akan dibincangkan iaitu untuk yang pertama, cikgu akan bincangkan bersama awak semua berkenaan dengan deductible dan co-insurance. So kita akan pergi satu persatu lah. Okay, kedua-dua ni deductible dengan co-insurance boleh menyebabkan pemegang polisi menerima pampasan yang kurang daripada kerugian besar. So maksud siapa pemegang polisi? Pemegang polisi ni adalah orang yang membeli insurans. Kita panggil dalam insurans ni adalah pemegang polisi. Dia beli insurans dengan siapa? Syarikat insurans lah. Mana-mana syarikat insurans yang boleh diyakini lah. Okay, so kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan deductible. Maksudnya bagaimana pemegang polisi ni boleh dapat pampasan daripada contohnya daripada 10,000 dia akan dapat dikurangkan kepada 4,000. Dapat pampasan 4,000 macam tu. Okey, maksud deductible ni adalah satu jumlah tetap yang perlu dibayar oleh pemegang polisi sebelum membuat tuntutan daripada pihak insurans. Maksudnya sebelum pemegang polisi ni jika dia mengalami kerugian, so bila dia mengalami kerugian dia nak buat tuntutan kepada pihak insurans ni, ni dia perlu bayar deductible. Maksud deductible ni jumlah tetap yang perlu dibayar oleh pemegang polisi. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah antara pemegang polisi dengan pihak insurans lah. Dia dah tertakluk di dalam syarat. Maksudnya perjanjian polisi. Contohnya Ali. Ali buat perjanjian masa dia nak beli insurans tu dia kena bayar 400. 400 tu adalah deductible. Yang ni memang jumlah yang tetap perlu dibayar. Sebagai contoh kita tengok jika pemegang polisi ni mengalami kerugian, maksudnya kerugian kurang daripada jumlah deductible, maksudnya maksud kerugian ni perlu ditanggung oleh pemegang polisi 100% lah. Maksudnya contoh Ali mengalami aksiden. Aksiden lepas tu dia pergi kepada hospital. So bila buat perubatan contohlah luka-luka semua tu, so jumlahnya sepatutnya dia kena bayar 400. Tu kiranya dia dah mengalami kerugian lah, dia perlu bayar 400. So tetapi Ali ni dia dah beli insurans, deductible-nya adalah RM200. Maksudnya Ali kena bayar deductible 200. Jadi maksud kerugian kurang dari deductible. Maksudnya tadi cikgu cakap kerugian dia bayar 400. Maksudnya dia lebih daripada deductible. Jadi pemegang polisi hanya tanggung bahagian deductible. Ali tu hanya bayar RM200 sahaja. So selebihnya lagi RM200 syarikat insurans tanggung selebihnya. Jelas ke maksud deductible ni? You all faham? Jelas tak maksud deductible? Okay, kita tengok lagi. Lepas ni kita try tengok
contohnya. Okey, so sekarang bagaimana kita nak tahu jumlah bayaran pampasan ataupun yang pemegang polisi ni boleh buat tuntutan. So kita ada dua situasi sama sahaja. Kalau awak faham konsepnya, dekat atas jika kita mengalami kerugian kurang daripada didaktiba, maka kerugian tu harus ditanggung oleh pemegang polisi. Kita tengok situasi pertama, jika kerugian ataupun kos besar daripada nilai deductible. Maksudnya jumlah tuntutan ataupun pampasan sama dengan jumlah kerugian kita boleh tolak dengan nilai deductible. So jika situasi kedua, jumlah kerugian ataupun kos kurang daripada nilai deductible, kita tak boleh membuat tuntutan. Maksudnya nilai kerugian kos tu kita kena tanggung 100%. Maksudnya pemegang polisi kena tanggung 100%. Ni adalah jelas kalau awak faham yang atas ni, maka awak akan faham untuk situasi satu dengan situasi yang kedua. Boleh. So mari kita tengok, mungkin you all macam tak boleh tangkap lagi. Kita tengok contoh soalan, kita pergi kepada modul latihan kita lah. Kita akan tengok apa yang dikatakan dengan deductible ni. Maksudnya deductible jumlah bayaran yang harus dibayar oleh pemegang polisi sebelum membuat tuntutan. Okey. Kita tengok kepada nombor 5. Kita tengok soalan Vincent. Baca soalan, fahami. Okey, kita tengok Vincent mempunyai polisi insurans motor dengan deductible sebanyak 400. Maksudnya Vincent ni sebelum kalau dia mengalami kerugian, dia kena bayar dahulu jumlah deductible ni. Okey, dalam tempoh insurans tersebut, Vincent telah mengalami kerugian pada bulan Februari, April, Ogos dan November masing-masing sebanyak RM375, RM600, RM1,200 dan RM200. Okey, so cikgu nak tanya, jadi pada bulan manakah Vincent ni, kita tak tengok lagi soalan dia. Yang ni cikgu nak abaikan dahulu. Cikgu nak tanya dulu kefahaman awak semua berkenaan dengan deductible. You all, awak semua boleh tulis dekat message ke, kita tengok pada bulan manakah awak rasa Vincent ni boleh membuat tuntutan. Cuba letak jawapan dekat message. So pada bulan Februari, kalau kita tengok Vincent ni telah mengalami kerugian 375. Kalau bulan April 600. Kalau bulan Ogos dia mengalami kerugian 1,200. Kalau untuk bulan November RM200 sahaja. So bulan manakah awak rasa Vincent boleh membuat tuntutan? Maksudnya kalau kita bandingkan dengan yang tadi, kalau awak faham deductible ni adalah kalaulah kerugian ni kurang daripada jumlah deductible. Tadi deductible-nya adalah harga 400. So kalau kurang daripada jumlah deductible, so kerugian tu ditanggung oleh pemegang polisi. Kalaulah jumlah kerugian
besar daripada jumlah deductible, maka pemegang polisi hanya bayar bahagian deductible, maka selebihnya syarikat insurans yang bayar. So jawapan kepada nombor 5 ni, awak rasa bulan berapa yang boleh Vincent ni layak membuat tuntutan? Maksudnya layak membuat tuntutan ni jika kerugian besar daripada nilai deductible. Boleh tak? Faham tak? Maka awak rasa bulan berapa? Cuba komen. Kalau yang boleh Vincent layak membuat tuntutan jika nilai kerugian besar daripada nilai deductible. Kalau dekat sini nilai deductible-nya adalah RM400. Maka bulan yang besar, tengok. Kerugian besar lagi 400 adalah bulan April dengan bulan Ogos. Kalau awak tengok bulan April kerugiannya adalah 600 dan bulan Ogos adalah 1200. So dekat sini soalan tanya bulan yang manakah Vincent layak membuat tuntutan dan menerima pampasan sebanyak 200. So kalau nak dapat pampasan, formulanya adalah kerugian kita akan tolak dengan deductible. Jadi awak rasa bulan berapa Vincent layak buat tuntutan dan menerima pampasan 200? Iaitu pada bulan April. So soalan jawab dulu bulan berapa? Bulan April. Kenapa cikgu cakap bulan April? Sebab tengok bulan April kerugiannya adalah RM600. So tolaklah deductible adalah 400. Maka Vincent akan dapat pampasan pada bulan April adalah sebanyak RM200. Macam tu. Jelas ke? Faham tak? Yang ni kita dah dapat. Okey, kita tengok pada bulan Februari, Vincent ni tak boleh membuat tuntutan. Kenapa tak boleh membuat tuntutan? Sebab jumlah kerugian kecil lagi daripada harga jumlah deductible. Maka kerugian 375 ni Vincent kena bayar kesemualah sebab nilai kecil. Kalau 1,200, Vincent boleh membuat tuntutan. Nak dapat pampasan, awak tolak je lah. 1,200 tolak deductible 400. So maka dia akan dapat tuntutan sebanyak RM800. Kalau RM200 pada bulan November ni, yang ni Vincent tak dapat buat tuntutan sebab kos kerugian kecil lagi daripada nilai deductible. Okay, jelas? Ada soalan tak untuk nombor 5? Soalan berkenaan dengan deductible ni. Kalau tak ada soalan, boleh kita pergi kepada soalan yang lain. Kita tengok lagi. So kalau awak semua diam ni maknanya semua cikgu akan anggap semua faham lah. Okay, kalau ada yang tak sempat salin, awak boleh bagi tahu cikgu. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 10. Yang ni masih lagi bahagian deductible. Okay, jadual berikut menunjukkan jumlah rawatan yang ditanggung oleh seorang pemegang polisi dan juga syarikat insurans. So diberi pemegang polisi tersebut mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun. Maksudnya pemegang polisi ni kena bayar RM30,000 setahun, setiap tahun lah. Ni nilai deductible-nya dia. Sebelum dia contoh dia buat perubatan, kos perubatan. So sebelum dia nak
buat tuntutan, dia kena bayar nilai deductible. Yang ni hanya untuk pemegang polisi. Dan had tahunan bernilai RM350,000. Okey. So, lengkapkan jadual berikut. Okey, kalau kita nak lengkapkan, kita tengok pada tahun pertama, kos rawatan untuk pemegang polisi ni adalah RM35,000. Maknanya pemegang polisi ni kena bayar kepada pihak hospital sebanyak RM35,000. So, kita tengok jumlah rawatan yang ditanggung oleh pemegang polisi. Ni nilai yang dibayar oleh syarikat insurans. Yang ni, soalan berkenaan yang ni awak kena faham bahawa maka jika pemegang polisi ni membuat tuntutan, macam mana dia nak buat tuntutan ataupun nak dapat pampasan. So yang ni kos rawatannya RM35,000. Tengok deductible-nya adalah RM30,000. Maka jumlah rawatan yang perlu ditanggung. Tengok kos rawatan maksudnya kerugian lah kos rawatan ni. Kerugian lagi besar daripada jumlah deductible. Maka jumlah pampasan ataupun jumlah rawatan yang ditanggung oleh pemegang polisi hanya kerugian tolak deductible iaitu RM5,000. So ni selebihnya. Nilai selebihnya akan dibayar oleh syarikat insurans. Berapa? RM35,000 tolak RM5,000 lah. Iaitu RM30,000. Sorry, cikgu tertukar terbalik. So yang dipegang oleh pemegang polisi ni, dia kena bayar apa? Nilai deductible sahaja. Yang ni cikgu tertukar. So nilai yang dibayar oleh syarikat insurans selebihnya lah, iaitu RM5,000. Kalau awak faham, dekat sini. Cikgu tunjuk lagi sekali. Yang ni. Kalau kerugian lebih daripada nilai deductible. So pemegang polisi hanya tanggung bahagian deductible. So syarikat insurans tanggung selebihnya. Kan tadi pemegang polisi untuk tahun pertama dia kena bayar RM35,000. So deductible pemegang polisi tu RM30,000. Kalau awak tengok kerugian RM35,000 lagi besar daripada RM30,000. So dia berada di situasi yang ni. Yang kedua. So pemegang polisi hanya tanggung bahagian deductible dan syarikat insurans tanggung selebihnya. Boleh tak? So kalau dekat sini awak tengok kos rawatan RM5,000. Banding dengan deductible. Deductible RM30,000. Maka jumlah rawatan yang tanggung oleh pemegang polisi berapa? Pemegang polisi kena tanggung sepenuhnya lah RM5,000. So berapa nilai yang boleh dibayar oleh syarikat? RM0. Tak perlu bayarlah sebab RM5,000 ni untuk pemegang polisi kena tanggung 100% kos kerugian. Kalau tengok pada tahun keempat, nilai yang dibayar oleh syarikat insurans. Maksudnya bila ada syarikat insurans yang kena bayar, maka kita kena tahu kos rawatannya lagi tinggi daripada nilai deductible. So maksudnya jumlah rawatan yang tanggung oleh pemegang polisi berjumlah dengan nilai deductible lah. RM30,000. Maka nak tahu kos rawatan, awak tambah nilai deductible dengan nilai yang dibayar oleh syarikat insurans iaitu RM75,000.
Boleh tak? Jelas ke berkenaan dengan yang ni? Ada soalan berkenaan dengan deductible ni? Okey, so itu sahaja berkenaan dengan soalan deductible. So kita akan pergi, so cikgu harap awak fahamlah maksud deductible ni, iaitu jumlah tetap yang perlu dibayar oleh pemegang polisi sebelum membuat tuntutan daripada pihak insurans. Jika kerugian lebih besar daripada nilai deductible, so kerugian tu ditanggung oleh pemegang polisi 100% nilai dia. Jika kerugian lebih daripada deductible, pemegang polisi hanya tanggung bahagian deductible sahaja. Manakala syarikat insurans akan tanggung nilai kerugian selebihnya. Okay, so kita dah habis berkenaan dengan deductible. Cikgu akan masuk kepada co-insurance. Apa yang dimaksudkan dengan co-insurance? So, co-insurance ni adalah perkongsian bersama kerugian. Maksudnya perkongsian bersama kerugian. Jika kita pemegang polisi mengalami kerugian, maka kerugian tu akan dikongsi oleh siapa? Antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Dalam co-insurans ni kita akan berkenaan dengan peratusan. So kita akan tengok co-insurans terbahagi kepada dua. Maksudnya dia ada dua bahagian. Kita akan ada co-insurans dalam insurans harta dan insurans kesihatan. So kita akan pergi satu persatu lah. Okay, so co-insurans dalam harta bermaksud pemegang polisi perlu menginsurансkan hartanya pada suatu jumlah tertentu. Yang ni dimaksudkan dengan co-insurans dalam harta. Kalau dalam harta, kita akan bagaimana awak nak bezakan co-insurans harta dengan perubatan. Kalau harta berkenaan dengan rumah ataupun bangunan-bangunan, selalunya kalau dalam soalan melibatkan kebakaran. Kebakaran rumah lah, lepas ni kita akan tengok. Okey, so maksudnya pemegang polisi perlu menginsurансkan hartanya. Tetapi sebelum tu kita akan tengok dulu pemegang polisi ni perlu dapatkan ataupun perlu tahulah jumlah insurans yang harus dibeli. Berapa? Berapa jumlah insurans pemegang polisi yang harus dibeli? Ada formula, bermaksud peratusan co-insurans kita kena darab dengan nilai boleh insurans harta. Maksud nilai boleh insurans harta ni adalah apa? Iaitu nilai sebenar harta tu. Contohnya rumah berharga 700,000. So berapa dia perlu beli insurans dia? So maknanya adalah peratusan ko antara pemegang polisi dengan syarikat insurans berapa. So peratusan darab nilai boleh insurans harta. Okey, so dekat dalam co-insurans dalam harta, kita terdapat 3 situasi yang mungkin. Di mana yang pertama, situasi pertama, jika nilai yang diinsurансkan sama jumlah dengan insurans yang harus dibeli. Maksudnya dekat sini, dia beli insurans penuh 100%. Maka bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian, kita akan tolak dengan deductible. Contoh dengan keadaan jumlah kerugian kecil atau sama jumlah insurans yang telah dibeli. Maksudnya kalau untuk situasi pertama, pemegang polisi ni dia beli insurans penuh lah
total 100%. Kalaulah situasi kedua, jika nilai yang diinsyurankan kecil daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya, pemegang polisi ni hanya membeli sebahagian sahaja. Sepatutnya dia kena beli jumlah RM200,000 jumlah insurans. Tetapi dia membeli insurans bernilai RM100,000. Inilah kita menggunakan formula. Kalau nak dapatkan pampasan, yang ni kita menggunakan formula yang ni. Okey, untuk situasi yang kedua, jika pemegang polisi tu mengalami kerugian menyeluruh. Maksudnya, harta yang diinsyuranskan tu hancur sepenuhnya. Contohnya, Ali membeli insurans rumah. So, rumah Ali tu mengalami kebakaran sepenuhnya, totally lost. Maksudnya rumah tu tak boleh dibaiki, maksudnya hancur sepenuhnya. Maka Ali boleh membuat tuntutan ataupun akan dapat bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli tolak deductible sahaja. Sebab tu awak kena fahami deductible dulu. Sebab dalam deductible ni ada dalam co-insurance. So kita tengoklah contoh soalan. Mari kita tengok contoh soalan. Berkenaan dengan co-insurance dalam harta. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 4. Okey. So, Encik Zahid mempunyai polisi insurans untuk rumahnya. Kalau ada mention rumahnya, maka kita kena tahulah ni adalah co-insurance. Tengok, dengan co-insurance 80% dan nilai boleh insurans sebanyak RM660,000. So, kalau tengok rumahnya, maka kita kena tahulah yang ni adalah co-insurance dalam harta. Okey, soalannya adalah berapakah jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Zahid untuk rumahnya. So, kita kena tahulah untuk dapatkan jumlah insurans yang harus dibeli adalah apa formula? Jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, sama dengan nilai peratusan co-insurance. Kita kena darab dengan nilai boleh insurance. Ni adalah memang formula tetap untuk kita cari insurans yang harus dibeli. Maksudnya jumlah insurans yang harus dibeli. Maksud nilai boleh insurans ni apa? Maksudnya nilai sebenar untuk rumahnya. Ni maksud nilai boleh insurans. Maka berapa dia beli? Co-insurance-nya adalah 80%. 80% lah. Kita darab dengan RM 660,000. So kita akan dapat jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Zahid ni adalah berapa? Cuba you all tekan calculator, you all dapat berapa? Okay, so 80%. Kita akan darab dengan nilai boleh insurans 6600. So ni adalah jumlahnya, iaitu Encik Zahid perlu beli jumlah insurans yang harus dibelinya adalah RM528
ribu ringgit. 528,000 ringgit. Okey, jelas ke soalan ni? Okey. So kita tengok lagi soalan seterusnya. Okey. Nombor 8. Puan Azlina mempunyai polisi insurans untuk rumahnya dengan koinsurans 90%. Okey. Dan nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM450,000. So tengok, dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Kena faham ayat tu. Dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah yang harus dibeli. Maksudnya, dia menginsurансkan sama dengan harga jumlah yang harus dibeli. Okey, dalam suatu kebakaran, rumahnya telah mengalami kerugian sebanyak RM150,000. Jika polisi insurans tu mempunyai deductible sebanyak RM4,000, hitung bayaran pampasan yang akan diterimanya. So, jika Puan Azlina ni membuat tuntutan kepada pihak insurans, so tengok kita akan cari berapa bayaran pampasan. Maksudnya pihak insurans akan bayar, syarikat insurans akan bayar kepada Puan Azlina sebanyak berapa. So nombor soalan 8, awak rasa situasi yang mana? Kita ada 3 situasi. Situasi pertama, tengok balik. So yang ni jika dia membeli insurans secara penuh. Maksudnya nilai yang diinsurансkan sama dengan insurans yang harus dibeli. Maka dekat sini Puan Azlina di situasi yang pertama. Maka so kita nak buat macam mana? So bayaran pampasannya adalah apa? Nilai kerugian kita tolak dengan deductible sahaja. Itu situasi yang pertama. Cikgu kecilkan. Nampak tak? So di situasi pertama jika nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah. So bayaran pampasannya adalah jumlah kerugian, kita akan tolak dengan deductible. So maka Puan Azlina ni kita kena carilah bayaran pampasannya. So kerugian Puan Azlina tu berapa tadi? RM150,000. So ni kerugian dia. So deductible sebanyak RM4,000. Maka kita tolaklah, kena tolak deductible. Sebab kenapa? Nilai kerugian lebih besar daripada nilai deductible. Jadi maka dia boleh membuat tuntutan. So akan dapatlah bayaran pampasan. So nak dapat bayaran pampasan kena tolak dengan nilai deductible. So maka RM150,000 kita akan tolak RM4,000.
maka Puan Azlina akan dapat, pihak insurans akan bayar kepada Puan Azlina sebanyak RM146,000. So, itulah jumlah yang akan diterima oleh Puan Azlina. Jelas ke soalan ni? Ada soalan tak? Yes, jelas. Okey, so akan dapat 146,000. Okey, kita tengok kepada soalan seterusnya. Kita masih lagi berada dalam kita nak fahami co-insurance dalam harta. Okey, kita tengok kepada soalan objektif. Okey. Okey, so Puan Siti memiliki sebuah rumah teres yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak RM450,000. So rumah tersebut diinsurансkan dengan insurans kebakaran memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans dan deductible sebanyak RM2,000. Kita tengok jika Puan Siti mengalami kebakaran, so berapakah pampasan yang akan diterima oleh Puan Siti? So cuba try awak jawab soalan nombor 5 ni. So yang ni berada di situasi yang mana? Situasi pertama ke? Situasi kedua ke? Situasi yang ketiga? Okey, dekat soalan tadi ada dia mention tak kerugian? Jap, cikgu ambil yang ni, cikgu bawa ke soalan. Sekejap kita ambil, nak bagi awak semua faham. Okay. Kopi kita letak dekat sebelah ni. Dia akan jadi besar. Sekejap kalau dia yang dah dapat jawapan, boleh tulis. Okey, kita tengok. So dia berada di situasi yang mana awak rasa? Situasi pertama, jika nilai yang diinsurансkan sama dengan insurans. Dekat sini ada jumlah kerugian. Okay, dekat sini dia ada mention tak berapa jumlah kerugian? Kita tengok Puan Siti
memiliki, ada yang dah dapat tak? Tengok, Puan Siti memiliki sebuah teres. Yang ni 450,000 ni adalah nilai boleh insurans. So dia cakap peruntukan 7% daripada nilai boleh insurans. Rumah ini diinsurансkan. Maksud diinsurансkan adalah dia telah dia membeli. Maksudnya jumlah yang telah dibeli insurans tu. So dia tersebut diinsurансkan dengan insurans kebakaran peruntukan. Maksudnya dekat sini kita kena cari jumlah yang harus dibeli dulu. Yang pertama kena cari jumlah yang Puan Siti harus beli insurans. Maksudnya 70% kita akan darab dengan nampak tak? Daripada. Kalau daripada maksudnya darab, operasi darab. Darab nilai boleh insurans RM 450,000. So awak akan dapat berapa jumlahnya? Jumlah yang harus dibeli 70%. Kita akan darab 450,000. So RM 315,000. So ni jumlah yang harus dibeli oleh Puan Siti lah, jumlah insurans. So jika Puan Siti mengalami kebakaran, so jika selalunya soalan macam ni dia tak cakap ada berapa nilai kerugian. So maksudnya jumlah rumah tu kebakaran totally lost. So kalau totally lost, maksudnya harta yang diinsurans tu hancur sepenuhnya. So jika mengalami kerugian menyeluruh, jumlah insurans yang telah dibeli kita akan tolak dengan deductible. Kita akan menggunakan situasi yang ketiga. So soalan nombor 5 ni situasi yang ketiga. So jumlah yang telah dibeli tu maksudnya sama dengan diinsurансkan. Dekat sini dia cakap diinsurансkan dengan peruntukan 70%. So yang ni lah yang telah dibeli. So kita akan tolak sahaja dengan nilai deductible iaitu 2,000. Maka Puan Siti dapat bayaran pampasan sebanyak berapa? 313,000. Jawapannya adalah D. Faham tak? Jelas ke? Untuk soalan nombor 5 ni. Okey. Jelas Kalau tak jelas boleh bagi tahu. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Puan Lim mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans harta sebanyak RM500,000. So, polisi insurans kebakaran yang ditawarkan mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurансkan 90% daripada nilai boleh insurans. So dekat sini awak kena faham lah, co-insurans ni adalah perkongsian kerugian bersama. So maksudnya 90% daripada nilai boleh insurans harta dan deductible sebanyak 4,000. A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli. So apa formula jumlah insurans yang harus dibeli? So yang A ni 2A cikgu harap, cikgu rasa semua boleh jawab.
Boleh jawab tak? Cuba try jawab, lepas tu cuba bagi jawapan. So A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Lee bagi rumahnya. Rasa-rasa dapat berapa? Nak guna yang mana? Formula yang mana? Jumlah insurans yang harus dibeli. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba try jawab. Okay, ada yang dah dapat tak? Okey, tak dapat. Okey, Huzaifah tak dapat. Yang lain? Yang lain dapat tak? Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. So, untuk jumlah insurans yang harus dibeli ni, cikgu dah cakap kita ada formula. Formulanya apa? Oh, tak pasti. Okey, kita tengok. Formulanya adalah apa? Peratus co-insurance kita akan darab dengan nilai boleh insurance. Tu adalah formula. Yang ni. Yang ni, you all kena ingatlah. Yang ni memang formula yang ditetapkan untuk jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurance kita akan darab dengan nilai boleh insurans harta. Okey, cuba try jawab. Jumlah insurans sama dengan peratusan. Tadi peratusan kita adalah 90%. Maka A adalah, so kita nak dapatkan jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurance. Kita akan darab. Okey, nanti kita akan tengok jawapan. Okey, darab dengan nilai boleh insurance. Okey, so peratusan co-insurance kita berapa? 90%. Darab nilai boleh insurans kita tadi 500. RM 500 ribu ringgit. You all tekan sahaja calculator. 90%. Kita akan darab dengan 500,000 ringgit. Yes. So Liatin dapat jawapan kan? So akan dapat 450,000 ringgit. Yes, 450,000. Betul tak? 500,000. So akan dapat 450,000. So RM 450. Boleh? Seratus tu yang mana? Yang mana? Yang 90%.
100 ni ke Huzaifah? Yang ni ke? Yang ni macam mana cikgu buat jadi pecahan per 100? Untuk dalam peratus, awak kena faham 9%. Maksudnya 90% ni bermaksud dalam matematik adalah 90 per 100. Dia memang akan per dengan 100. Jelas tak? Contohnya 20%. So kalau kita nak tukar 20% kepada pecahan, dia akan jadi 20 per 100. Awak kena faham, peratus ni adalah per dengan 100. So 20%. 20 per 100. Jelas tak? Ya, macam tu. Okay, so jawapannya kita akan dapatlah 90 per 100 darab dengan nilai boleh insurans 450,000. Okay, jelas. So sekarang kita tengok B. Okay, Puan Lim ni telah menerima pampasan sebanyak RM34,400. Bila dia telah menerima pampasan, maka kita kena tahulah nilai jumlah kerugiannya lagi tinggi daripada nilai deductible. So setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian sebanyak 48,000. Okay, hitung jumlah nilai yang diinsurансkan oleh Puan Lim. So bagaimana kita nak tahu jumlah nilai yang diinsurансkan oleh Puan Lim? So kita nak menggunakan situasi yang mana? Kita tengok, tadi kan kita ada 3 situasi ni. So rasa-rasa situasi pertama ke? Awak rasa situasi pertama tak? Kalau situasi pertama, jika Puan Lim ni akan membeli insurans sepenuhnya, maksudnya nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Awak rasa nombor 1 ke? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3? Bagaimana kita nak cari insurans yang telah diinsurans? Maksudnya yang telah diinsurансkan tu adalah nilai jumlah yang telah dibeli. Tu maksud yang telah diinsurансkan. So dia tak ada kena mengena dengan nombor 1. Ya, dia selalu keliru dengan formula ni. Betul lah tu, kita selalu akan keliru, betul tak? Kalau yang ni macam mana kita nak bezakannya? Awak kena faham maksudnya kalau nombor 1 ni jika dia akan mention nilai yang diinsurансkan akan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. So dekat sini berkenaan dengan nombor tadi, yang kita jawab tadi dia bukan nombor 1. Yang ni jika ada, kita kena cari jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya yang ni adalah ada kaitan dengan situasi yang kedua. Dia ada kaitan dengan situasi yang kedua lah. Kalau untuk situasi yang ketiga, situasi ketiga selalunya jika harta yang diinsurансkan, maksudnya sepenuhnya, maka kita insurans telah dibeli, kita akan tolak sahaja dengan deductible. Maka akan ada situasi yang kedua. So kita akan menggunakan situasi yang kedua lah. Bagaimana kita nak tahu? Adalah bayaran pampasan tadi berjumlah berapa? Okey, tengok dia menerima pampasan 34,000 setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian 48,000. So hitung jumlah nilai yang diinsurансkan. Yang ni
kita akan menggunakan situasi yang kedua. So, pampasan sama dengan insurans, jumlah lah, cikgu lupa nak letak, yang telah dibeli. Kita akan bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. So, kita akan darab dengan kerugian. Kita akan tolak dengan deductible. Okay, sebab kenapa kalau cikgu tak ambil yang situasi ketiga? Sebab dekat situasi ketiga tak ada untuk jumlah kerugian. Contoh macam mana awak nak bezakan dia? Macam Liatin cakap tak selalu keliru dengan formula ni kan. Kalau kita tengok, kalau tadi soalan tadi dia bagi mention siap-siap jumlah kerugian. Kalau dekat nombor 3 tak ada kerugian. Kalau nombor 1, kenapa kita tak guna nombor 1? Sebab kalau nombor 1 ni hanya untuk jika dia insuranskan sepenuhnya. Maksudnya dia beli insurans sepenuhnya lah dengan nilai yang harus dibeli. Maksudnya jumlah kerugian kita akan tolak dengan deductible. Maksudnya tengok, dengan keadaan jumlah kerugian lagi kecil atau sama dengan yang telah dibeli. Kalau dekat sini kita tengok jumlah kerugian kita adalah berapa? RM48,000. Jumlah yang harus dibeli ni adalah RM450,000. So kita akan menggunakan situasi yang kedua lah sebab kita nak insurans yang telah dibeli. So awak guna sahaja. So RM 34,400 sama dengan jumlah yang telah dibeli ni kita nak. So kita buatlah X ke. So yang harus dibeli adalah RM450,000. So kita akan darab dengan kerugian dia lah. Kerugiannya adalah RM48,000. So kita akan tolak dengan nilai deductible RM4,000. So bagaimana ni? Yang ni awak kena tekan calculator. Kalau cikgu, kita mungkinlah dalam exam kita nak cepat. Maksudnya kita nak jimat masa. Dalam exam, markahnya dekat penggantian je. So selebihnya tu penggantian dengan jawapan sahaja. Tu dekat markah. So cikgu akan menggunakan shift soft. Kita tengok 34,400. So tekan alpha, tekan calculate. Awak salin sahaja. Jadi X. Buatlah. So kita akan 45,000. Kita akan darab dengan kerugian 48,000. Kita akan tolak dengan deductible 4,000. So dekat sini awak jangan terus tekan sama dengan. Kita akan menggunakan shift calculate. Shift calculate tekan 2 kali. Barulah tekan sama dengan. So kita akan dapat jumlah insurans yang telah dibelinya adalah RM RM360,000. Terus dapat jawapan. Boleh tak?
Faham tak soalan yang ni? Boleh tak bezakan kita nak gunakan formula yang mana? Boleh? Kalau tak jelas lagi, okey, boleh sikit. So yang ni kena faham lah. So caranya awak kena fahami soalan dia. Dia nak apa. So terus je. Tekan calculator. Okay, boleh? Okay, so kita akan tengok lagi berkenaannya. Okay, so seterusnya cikgu akan sambung untuk co-insurance dalam perubatan. Perubatan berbeza sedikit dengan dalam harta. Okay, kita tengok maksud co-insurance dalam perubatan ni adalah pemegang polisi perlu tanggung sebahagian kos perubatan mengikut suatu peratusan. Maksudnya, kan kita tahu. Tekan calculator tadi, boleh ulang tak cikgu? Okey, boleh. Okey. Okey, cikgu ajar cara tekan calculator kan. Okey, kita tengok awak ambil dulu bahagian pampasan. Maksudnya 34,400. Awak tekan saja 34400. So sama dengan ni. Macam mana kita nak tekan sama dengan? Awak tekan alpha, tekan calculate. Cari dekat calculate. So akan keluar bahagian sama dengan. So kalau calculator awak tak sama dengan cikgu, awak kena buat semua ni kurungan. Maksudnya awak kena buka 2 kurungan. 1 kurungan besar macam ni. Nanti cikgu tunjuk. So tekan calculator 1. Buka kurungan 1. Lepas tu 1 lagi khas untuk yang ini. Ya, alpha. Shift ni hanya untuk bahagian bawah. Kalau alpha bahagian atas. Yang color bahagian atas lah. So, awak kena letakkanlah. So, letak nilai alpha. Tengok, cikgu tekan alpha X. Tutup kurungan. So, dekat korang, kalkulator awak semua tak ada pecahan. Betul tak? Macam cikgu, kalkulator cikgu ada pecahan. Dekat awak semua, awak kena cari bahagian yang per tu. Yang macam ni ke cikgu tak ingat? Dia akan jadi per. Macam tu ke? So awak tekanlah. Kalau dekat sini cikgu tak boleh tunjuk. Ya. Lepas tu awak tekan je per tu, dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni untuk korang. So untuk yang 450,000 tu, you all kena tekan buka buka kurungan satu lagi. So tulis 450,000. So tutup kurungan. So tutup lagi kurungan untuk yang ni, nampak tak? Untuk kurungan yang ni. Yang cikgu buat kurungan warna merah ni. Nampak tak cara calculator cikgu? So darab ni tak perlu letak kurungan lah. Kalau you all buka 48,000 tutup. Jangan tak tutup. Lepas tu tolak. Lepas tu buka lagi kurungan, tolak deductible 4,000. So tutup. So dekat sini bila tutup, awak kena tutup lagi 1. Sebab kenapa? Yang ni X yang mana X maksudnya nak jadikan X tu. X tu awak tekan alpha
Yang ni, yang kurungan tu. Untuk kalkulator, hanya kita boleh baca X dengan Y sahaja. So atas awak lah nak tekan X ke Y. So yang pasti kena tekan alpha dulu, baru tekan yang ni. Ada kurungan ni. Nampak tak? So dekat sini awak nampak tak cikgu buat? Selepas 4,000 tu cikgu tutup lagi satu kurungan. Sebab kurungan yang besar ni. So bila dah siap, semua dah siap untuk yang ni, jangan terus tekan sama dengan. Tekan shift calculate satu kali, shift calculate dua kali. So baru tekan, oh lah kenapa ni? Sekejap. Okay, so shift calculate, shift calculate. Awak tekan dua kali, so awak akan dapat lah X 360,000. Dapat tak? Caranya macam ni. Nampak cikgu buka dua kurungan. Semua awak kena kurungankan. Kalau nak berhati-hatilah. Dapat tak Huzaifah liatin? Oh, sorry. Ini sebab cikgu terus tekan. Shift calculate. Shift calculate dua kali. Baru tekan sama dengan. So akan dapat X 360,000 ringgit. Okay, boleh? Okay. Yang ni kaedah kalau melibatkan, kalau kita nak cari salah satu pemboleh ubah. Kalau ada sama dengan. Kalau tak, awak kena alihkan satu persatu. So tu memakan masa. Contohnya kalau tak nak buat yang shift calculate, maksudnya awak kena alihkan yang ni dulu. Kena alihkan tolak 4,000. Kena bawa ke sana. So akan jadi tolak akan jadi positif. Lepas tu yang darab ni awak kena darab masuk. Barulah yang bawah ni kena bagi ke sana. So yang ni pemahaman tentang matematik, algebra, rumus algebra kena sangat-sangat mahir. So bila kita ada calculator, awak boleh guna calculator sahaja. Okay, so cikgu akan sambung kepada co-insurance dalam perubatan. Okey, dalam perubatan ni adalah dia mengikut suatu perastusan juga. Contohnya, dia akan berkongsi. Maksud, pemegang polisi perlu tanggung sebahagian sahaja. Contohnya, tengok dekat bawah ni. Co-insurance 70/30. Kalau nampak je peratusan macam ni, nampak kalau 70 tambah 30 kita akan dapat 100%. So dia akan bahagilah. Selalunya kalau dalam kos perubatan ni dia rate-nya adalah 80, 20, 90, 10, 70, 30. Awak kena faham 70 ni bermaksud 70% ditanggung oleh pihak syarikat. Maksudnya kerugian 70% tu ditanggung oleh pihak syarikat insurans. Manakala 30% ni ditanggung oleh pemegang polisi. So kena fahamlah ko ni kan perkongsian bersama. Maksudnya perkongsian bersama kerugian tu. Jadi kalau untuk perubatan dia melibatkan suatu peratusan macam ni. 70, 30. So yang bahagian depan ni you all kena ingat yang ni akan ditanggung oleh pihak syarikat insurans. Manakala bahagian belakang ditanggung oleh pemegang polisi. So kita nak cari
bagaimana kalau kita nak cari kos perubatan, maksudnya jumlah kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans. Maksudnya peratusan co-insurance kita akan darab dengan kos selepas deductible. Maksudnya kos selepas deductible ni adalah kos perubatan kita akan tolak dengan deductible. Kenapa kena tolak dengan deductible? Sebab kalau untuk syarikat insurans, dia tak tanggung deductible. Deductible ni siapa yang akan tanggung? Pemegang polisi. Ingatlah balik, deductible ni adalah jumlah tetap yang akan ditanggung oleh pemegang polisi. Okay. So kalau untuk kira kos perubatan yang akan ditanggung pemegang polisi pula adalah peratusan co-insurance, kita akan darab dengan kos selepas deductible. Sama sahaja, tetapi yang lainnya kita perlu tambah balik deductible. Sebab kenapa tambah deductible, cikgu? Kan saya dah cakap pemegang polisi ni yang akan macam-macam mana sekalipun deductible ni pemegang polisi yang akan bayar. Sebab tu dia akan tambah deductible. Okay, kita tengok contoh soalan. Mari kita tengok soalan berkenaan dengan insurans perubatan. Okey. Okey. Nombor 9. Cuba fahami soalan, baca, kita tengok. Jadual berikut menunjukkan maklumat tuntutan dalam insurans kesihatan Azmira. Okey, deductible, Azmira deductible-nya adalah 300. So penyertaan peratusan co-insurance adalah sebanyak 80, 20. So dekat sini awak kena faham lah. 80% ni bermaksud siapa, untuk siapa? Untuk syarikat insurans. Kalau 20% ni untuk siapa? Untuk pemegang polisi ataupun dekat sini kita Azmira. Okay. Ni kos perubatan yang dilindungi. Maksudnya yang ditanggung lah, iaitu 13,700. Sekarang soalannya adalah hitung kos perubatan yang perlu ditanggung oleh syarikat insurans dengan Azmira. So tadi kalau you all masih ingat, kalau kita nak dapatkan nampak tak? Kita kena menggunakan yang ini. Sorry. So, cuba ambil yang ni. So, kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans peratus. So, kita tahulah. Kita nak cari ditanggung oleh syarikat insurans dulu. So, kos perubatan yang ditanggung
oleh syarikat insurans sama dengan peratusan co-insurans. So peratusan co-insurans untuk syarikat insurans ni berapa? Siapa boleh tahu berapa nilai dia? Berapa nilai untuk peratus co-insurans yang ditanggung syarikat insurans? Sama dengan 80. Kena ingatlah 80, maka 80%. So, kita kena darab dengan kos perubatan kita akan tolak dengan deductible. Itu sahaja. Ni kalau untuk syarikat insurans, maka ambil saja kos perubatan kita berapa? RM13,700. Tolak deductible 300. So, yang ni kita kena carilah. So, tekan calculator. 80%. Darab dengan 13,700. Kita tolak 300. So, jumlah yang akan ditanggung oleh syarikat adalah RM 10,000 10,660 ringgit. Yang ni yang perlu ditanggung oleh syarikat. Okey, so kalau kita nak cari untuk Azmira adalah Azmira 20%. Sama juga 13,700 kita tolak 300. Tapi Azmira ni kita kena tambah dengan deductible. So 244. So tambah deductible 300. Maka Azmira hanya perlu bayar RM 2,000. Tu kan ni. 20% darab 13,700 tolak 300 tambah 300. 2,980. So Azmira ni hanya perlu bayar RM2,980 sahaja. Daripada kalau sepatutnya dia contohnya dia akan bayar RM13,700. So ni yang dinamakan keuntungan lah kalau kita ambil untuk co-insurance. Jelas ke? Boleh? Okay. So seterusnya kita akan tengok kepada soalan yang seterusnya. Kalau kita tengok nombor 4. Okey, peratusan
Co-insurance 80-20 bermaksud A. Pemegang polisi menanggung 80% daripada kos kerugian. Betul ke tak? A. Rasa-rasa. Tak. Salah. Yang betul sepatutnya 80% ni ditanggung oleh siapa? Oleh syarikat insurance. So 20% ni baru ditanggung oleh pemegang polisi. Kita tengok B. Pemegang polisi perlu membayar 20% daripada bayaran premium. Betul ke tu? B. B pun salah. So C, pemegang polisi menanggung 20% daripada bayaran kos kerugian, manakala D, pemegang polisi akan menerima. So jawapannya adalah C. So bermaksud 20% ni pemegang polisi akan menanggung daripada bayaran kos kerugian. Kalau A nak betulkan jawapan A, kita kena tukar pemegang polisi ni kepada syarikat insurans menanggung 80% daripada kos kerugian. Okay. So kita tengok lagi kepada soalan seterusnya. Kertas 2 bahagian A. So Encik Khairul mempunyai perlindungan insurans perubatan. So kita tahulah yang ni adalah di bawah co-insurance. Perubatan dengan had tahunan sebanyak RM200,000. Jadi, dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Jadi, kos perubatannya adalah sebanyak RM10,000. So, hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul jika polisi insuransnya mempunyai deductible sebanyak RM1,000 dan fasa penyertaan peratusan adalah 80/20. So kat sini kita hanya perlu cari apa bayaran kos yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul ataupun pemegang polisi. So apa formulanya? So peratusan co-insurance darab dengan apa? Kos perubatan. Kita akan tolak dengan deductible. Maksudnya nilai kos yang ditanggung selepas deductible lah. Jadi oleh kerana kita nak cari yang pemegang polisi, maka kita akan tambah dengan nilai deductible. So peratusan co-insurance sebanyak berapa kita nak ambil, 80 ke 20? Rasa-rasa. Betul ke 80? Kita nak bayaran yang perlu ditanggung oleh siapa ni? Encik Khairul. Iaitu 20. Kena ingatlah. Contoh 80/20 ni bermaksud 80% ni akan ditanggung oleh siapa? Awak kena ingat. Di hadapan ni hanya untuk syarikat insurans. Belakang ni adalah pemegang polisi. Sebab tu you all dikira beruntung belajar berkenaan dengan insurans ni. Ni adalah salah satu kepentingan kita di masa akan datang. Bila you all dah belajar, fahami
nanti bila dah besar, memang sekarang pun dah besar, maksud cikgu bila dah sesuai untuk ambil insurans ke, you all boleh bezakan. You all contoh kenapa perlu kita belajar nanti, sebab tu kalau kita nak beli, awak tengok daripada tanggung sebanyak RM10,000, kita tengok daripada sepatutnya kita akan tanggung RM10, RM10 pula dah. Daripada kita ni akan tanggung nilai RM10,000. So bila kita ambil co-insurance, berapa je kita yang perlu bayar? Iaitu 20%. Kita darab dengan kos perubatannya RM10,000, kita akan tolak deductible-nya berjumlah RM1,000. So kita tambah balik deductible RM1,000. Cuba you all kira berapa je yang perlu ditanggung kerugian dia. Daripada RM10,000 ni berapa sahaja? So kita kira 20%. Kita darab RM10,000 tolak RM1,000, kita akan dapat RM9,000. Lepas tu kita tambah balik deductible RM1,000. Iaitu Encik Khairul hanya perlu membayar RM2,800 sahaja. Faham tak? Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul. So, Encik Khairul perlu hanya membayar RM2,800 daripada RM10,000. Tu sebabnya saya nak kaitkanlah dengan kehidupan seharian kita. Kalau awak fahami, so kita akan dapat lebih banyak faedah lah. Daripada kita kena bayar RM10,000, kita just kena bayar RM2,800 sahaja. Sebab tu mula-mula tadi cikgu bagi tahu, kalau awak belajar ni, yang mula-mula, kalau kita bincangkan, kita fahami deductible dengan co-insurance ni boleh menyebabkan pemegang polisi ni menerima pampasan yang kurang daripada kerugian besar. Contohnya tadi, daripada kita kena bayar kerugian sebanyak RM10,000 and then kita dah beli insurans, kita buat co-insurance perubatan. Perjanjian ni memang dah ditetapkan 80 dibayar oleh syarikat insurans, manakala 20 ni hanya untuk pemegang polisi. Ni adalah salah satu kebaikan dia lah. Kita boleh kurangkan. Faham tak? Kalau awak fahami betul-betul konsepnya dekat situ. So tu pentingnya. Kalau awak persoalkan kenapa tingkatan 5 ni kita perlu belajar insurans lah, percukaian lah. Semua ni awak akan aplikasikan di kehidupan seharian kita. Walaupun nanti contohlah bila kita dah meningkat lebih dewasa, kita memerlukan insurans. Ni salah satunya. Boleh faham tak? So, cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Jadi sebenarnya kita dah banyak dah kita bincangkan. So yang kita tak sempat bincang ni adalah premium, berkenaan dengan premium yang sesi lalu. Yang ni, so cikgu tinggal lagi sedikit. So nanti saya akan sambung yang ni sikit sahaja, lepas tu kita akan masuk kepada bab baru iaitu percukaian. Yang ni you all boleh buat sebagai kerja rumah lah. So next nanti cikgu akan sambung yang ni sikit sebab kita dah habis dalam tajuk insurance. So last dah ni penyelesaian masalah melibatkan insurance. So dah habis. So pada malam ni cikgu harap
awak dapatlah sebuah sedikit ilmu yang cikgu kongsikan, maksud deductible tu apa, co-insurance tu apa, dan awak dapat aplikasikan di dalam soalan peperiksaan. Ni antara topik yang famous. Famous yang akan keluar dalam peperiksaan selalunya adalah co-insurance dengan apa? Dengan premium hayat. Premium untuk pengiraan premium hayat dengan insurans motor. Yang ni awak kena tekankan. Sebab selalunya soalan akan keluarlah memang tiap-tiap tahun. Insurans motor dengan co-insurance tu. Tak, selalunya dia akan bergilir lah. Kalau keluar insurans motor, dia akan keluar co-insurance.